Nabi itu tidaklah bercakap dia benda-benda yang dia cakap, benda yang sifatnya hukum, hakam dan sifatnya benda akan datang dan sebagainya, nasihat sebagainya, melainkan itu adalah wahyu dari Tuhan. Ya. Jadi ini pelbagai makna lah. Kerana apa yang saya sebut tadi, pendapat pertama tu kurang kuat, kerana dia dirod oleh sebagian ulama, ditolak oleh sebagian ulama, kerana dia sebut itu Nabi ni diberi wahyu tapi tak diperintah sampai. Ini yang macam pelik sikit. Sedangkan kita sebagai orang manusia biasa pun, dakwah ni hukumnya fardu kifayah. Dakwah ni hukumnya fardu kifayah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ud'u itu fi'il amar, perintah. Maka al-aslu fil amri lil wujub. Asal pada perintah maknanya wajib. Jadi perintah berdakwah tadi hukumnya wajib. Maka para ulama bincang pada step kedua, apakah wajibnya bersifat fardu ain atau wajibnya sifat kifayah. Maka majoriti atau boleh hampir kata semua ulama berpendapat hukum berdakwah adalah fardu kifayah. Fardu kifayah pula makna apa? Makna kalau kita buat orang tak payah. Itu baru betul. Kan? Dulu-dulu kita pegang fardu kifayah ni apa? Orang buat kita tak payah. Kan? Orang buat kita tak payah. Itu yang kita tak payah buat tu. Kan? Sekarang kita ubah sikit supaya semangat pada diri kita. Fardu kifayah maknanya kita buat orang tak payah. Ya. Siapa yang melaksanakan fardu kifayah, dia akan dapat pahala kerana dia melepaskan tanggungjawab orang lain. Bukan pahala dia buat baik saja, dia dapat pahala kerana melepaskan tanggungjawab orang lain. Tengok contohnya Nabi kata orang yang solat jenazah lahu qirat, dia akan dapat pahala 1 qirat. Besar pahala. Bukan semata-mata kerana dia sembahyang jenazah. Saya yakin kerana salah satunya dia telah menyelesaikan tanggungjawab umat. 1 qirat ni, tanya para sahabat pada Nabi, apa dia 1 qirat ya Rasulullah? Jawab Nabi SAW, 1 qirat ni sebesar gunung Uhud. Sembahyang jenazah dapat pahala besar gunung Uhud. Siapa pernah pergi ke Madinah, tengok gunung Uhud, tahulah berapa besar je. Ya. Besar. Lepas tu Nabi sambung lagi kan. Siapa yang pergi sampai ke kuburnya kan, sehingga menguruskan apa nama maksudnya pengkebumian, maka dia akan dapat 2 qirat. 2 gunung Uhud. Sembahyang jenazah dengan apa nama ni, urus sehingga ke perkuburan. Ya. Jadi pahala yang besar, salah satu sebab apa? Sebab dia fardu kifayah. Hukum yang fardu dia lebih tinggi nilai daripada yang sunat. Kan? Itu fiqhul aulawiyat. Termasuklah solat berjamaah. Solat jamaah ni fardu. Dalam mazhab kita Syafi'i fardu kifayah. Mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal, bagi orang lelaki yang tiada keuzuran fardu ain. Sebab itu kita tengok orang Arab, azan je tutup kedai, semua pergi sembahyang berjemaah. Kan? Salah satu sebabnya. Dan kita tak jumpa orang Arab sana-sana tu dia sembahyang seorang, tak jumpa. Macam mana pun dia tetap akan kena sembahyang berjemaah sebab hukumnya fardu ain menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Bagus juga ya. Tidaklah kita lihat aja. Kan sekarang orang fikir macam mana, dia duk fikir ya, macam mana nak menggalakkan orang datang semayang berjemaah ya. Saya pun terfikir juga tu. Saya fikir-fikir tu, saya kata rasanya elok je tak kuasa fatwa kita ubah, ambil pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dalam bab itu. Difatwakan wajib fardu ain bagi lelaki. Barulah Jumaat apa ni, sembahyang subuh pun macam Jumaat, sembahyang apa pun macam Jumaat, sebab fardu ain. Ya.
Tapi susahlah sikit, ni saja je sebut ya. Dia kata ni ustaz ni bagi cadangan menyusahkan kita je kan. Dah elok dah pendapat tu. Memang pendapat mazhab kita Syafi'i hukumnya fardu kifayah. Fardu. Semayang sunat, semayang berjemaah ni fardu bukan sunat. Pendapat mazhab Hanafi sunat. Dalam bab ni Imam Abu Hanifah ringan sikit. Ya. Tapi kita fardu, tapi fardu kifayah. Masih lagi tinggi nilai dia. Semua yang wajib, semua yang fardu, nilainya mesti lebih daripada yang sunat. Ya. Kalau semayang sunat fajar, kata Nabi SAW, akan dapat kebaikan dunia dan segala isinya. Semayang sunat fajar, sunat sebelum subuh 2 rakaat, tentu semayang subuh berjemaah, semayang subuh fardu subuh, pahalanya lebih besar. Ya. Itu keyakinan kita. Ya. Baik. Maka jawab kata malaikat, qala fa inni rasulullah, sungguhnya aku ni utusan Allah, ilaika, untuk kamu. Tapi maknanya bukan mesti datang malaikat terus dia jadi nabi tak. Tak. Bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Tapi boleh jadi juga rajulan ni nabi, tapi wallahu alam, sebab nabi tak bagi tahu. Anna rajulan. Boleh jadi rajulan yang datang malaikat tu kepada dia tu boleh jadi nabi, boleh jadi bukan. Wallahu alam. Ya. Tapi ceritanya malaikat ni datang bagi tahu dengan dia, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai kamu sebagaimana kamu mencintai kawan kamu tadi. Allahu Akbar, azim. Kalau Allah dah sayang kita, apa jadi? Allah sayang kita, apa jadi? Ada hadis yang lain, bila Allah sayang kita, kalam kita, kalam yang cakap kita, semua cakap yang Allah Ta'ala redha. Perbuatan kita semua yang Allah Ta'ala redha. Apa saja kita buat, semua yang Allah Ta'ala redha. Kerana Allah sudah mencintai kita. Baik. Seterusnya hadis daripada Imam Muslim dan Imam Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuqimanna ahadukum rajulan min majlisihi summa yajlisu fihi walakin tawassa'u wa tafassahu wa kana Ibnu Umar iza qama lahu rajulun min majlisihi lam yajlis fihi. Janganlah seseorang pada kamu menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya lalu dia duduk kat situ. Dia lalu dia tengok-tengok tu tak ada kosong kan. Dia ni macam bos sikit. Bangun. Aku duduk. Dia pun duduk, orang tu kena bangun. Itulah ibarat dia. Walakin tawassa'u wa tafassahu. Tapi kata Nabi SAW, kamu luahkan. Maksudnya kalau kita tengah duduk, ada orang datang, kita bagi duduk, bagi ruang, bagi ruang, dan beri kelonggaran sikit. Wa kana Ibnu Umar iza qama lahu rajulun min majlisi lam yajlis fihi. Maka berdasarkan pada hadis ini, maka Ibnu Umar bila dia datang, ada orang bangun bagi dia duduk, dia tak nak duduk. Hatta orang tu sebenarnya ikram dia, menghormati dia sebagai sahabat Nabi, orang yang mulia kan, orang besar, orang alim, tentulah kita akan muliakan bagi tempat duduk. Tapi oleh kerana ada hadis ni, Ibnu Umar tak nak duduk. Keadaan ni sebenarnya ini adalah contoh hadis-hadis yang ada illah, hadis-hadis yang sebab urutnya ada sebab. Maka hadis-hadis macam ni tak boleh dibaca secara zahir, secara faham zahir tak boleh. Tapi oleh kerana sahabat-sahabat Nabi ni sifat mereka ni warok. Mereka warok. Apa makna warok?
Warak ni maknanya mereka meninggalkan benda yang harus, ya. Meninggalkan benda yang harus dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Itu makna warak. Benda tu asal harus, tapi dia tinggalkan. Sebab apa? Sebab dia nak dekatkan diri pada Allah, ataupun dia risau dengan benda yang harus tadi menjauhkan dia daripada Allah. Itu warak. Bukan warak ni jalan tunduk. Warak itu kan pemalu ke apa tak tahulah kan. Warak dengan apa nama ni, dengan zuhud ni dia ada kaitan rapat. Contohnya Imam Al-Baihaqi bincang dalam kitab Az-Zuhdul Kabir, ya. Kata Imam Al-Ghazali, zuhud ni maknanya apa? Maknanya kita tinggalkan dunia yang menjauhkan kita pada Allah. Bukan tinggalkan dunia secara mutlak, tak. Imam Ghazali kata salah tu. Ada sebahagian orang jadi rahib, tinggalkan dunia, apa pun tak nak, semua tinggal, pakai baju buruk je, dia kata. Itu bukan makna zuhud, makna warak yang sebenar. Kata Imam Ghazali, makna zuhud yang sebenar, kita tinggalkan dunia yang menjauhkan diri kita daripada Allah. Contohnya, bila beli kereta baru mahal menyebabkan kita sombong, kena tinggal. Macam tu. Tapi kalau kita beli kereta baru mahal menyebabkan kita rajin ke masjid, belilah. Kenapa? Akan datang tak ada orang cipta apa kereta ke motor ke, ya. Kita ni, kita duduk je atas motor tu, kita cakap start. Dia pun start tu. Tak payah nak tekan ke, tak payah nak apa nama, nak start, ya. Kita kabur je start. Dia pun start. Kan. Masjid Mutakin, dia pun bawa kita. Kalau ada kopi tu, belilah. Ya tak? Maknanya kalau kita mengambil dunia yang mendekatkan kita kepada Allah, silakan. Itu termasuk lagi dalam zuhud atau warak. Tapi bila dunia tu menjauhkan kita, maknanya walaupun benda tu harus tak beli kereta baru dengan duit yang halal, harus, tak ada masalah. Tapi kalau itu menjauhkan kita daripada Allah, iaitu kita tinggalkan. Jadi dalam kes ni Ibnu Umar buat tu sebab apa? Sebab dia warak, maksudnya dia seboleh-boleh nak dekat apa yang Nabi buat, apa yang Nabi cakap. Maka dalam kes ni sebenarnya kalau Ibnu Umar duduk tadi, boleh tak? Boleh. Sebab orang ikram dia, bukan maksudnya macam saya kata tadi, dia lalu-lalu bangun, kita pergi duduk. Itu sebenarnya yang dilarang. Maksudnya kita suruh orang bangun, lepas tu kita duduk. Dalam kes Ibnu Umar tadi, orang tu sendiri bangun, duduk. Kadang-kadang kita dalam kereta api pun ada kan, orang muda kan, dia tengok kita agak tuan-tuan ke kata bomo, dia pacik duduk. Kan, nanti jangan pula tuan-tuan, dah baca hadis tu jangan duduk. Kan, jangan duduk. Tu dah sampai ke Kuala Lumpur, dah masuk hospital tu kan. Tak duduk lama kan. Tapi kereta api kita tak adalah semua ada tempat duduk kan. Kalau pergi ke Mesir, kereta api bukan tempat duduk je, atas pun dia duduk. Dekat Bangladesh ke mana kan, sama juga. Kalau kita tak ada, kereta api kita semua ada tempat duduk. Tapi kadang-kadang adalah bas-bas yang dekat-dekat ni, ada yang macam tu kan. Ataupun kita menunggu dekat hospital, contoh dah, orang penuh duduk, tiba-tiba datang orang yang lebih berumur, datang perempuan mengandung, memang kita digalakkan bangun bagi dia duduk kan. Jangan salah faham pula, kan, nanti orang salah faham. Ada hadis Nabi, tak payah bangun, jangan bagi orang duduk. Itu salah faham, salah faham tentang hadis. Sebab itu salah satu lagi perkara yang kita kena belajar dalam bab hadis ni, dipanggil fiqhul hadis, fiqh hadis. Fiqh hadis ni maknanya apa? Pemahaman tentang hadis, pemahaman yang betul. Syekh Qadawi menulis kaedah kaifa nata'amal ma'as sunnah an-nabawiyah. Syekh Qadawi bagi 8
8 kaedah penting untuk kita nak memahami hadis-hadis Nabi. Untuk orang-orang yang bersyarah, ustaz-ustaz, guru-guru agama, para alim ulama, kena baca kitab tu. Sebab bila kita nak syarah hadis, dia tak boleh terus syarah daripada makna yang kita faham. Macam contoh Nabi kata, la yu'min ahadukum hatta akuna ahabba ilaih. La yu'min tu kalau asal pada maknanya tidak beriman. Tapi sepakat para ulama kata maksud kepada hadis ni syarah, para ulama buat syarah hadis-hadis ni, maksud kepada la yu'min dengan maksud tidak sempurna iman, bukan tak beriman. Jadi samalah isu yang selalu masalah kita bab bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar, kan? Jadi itu pun sama juga, para ulama kita sudah bahaskan bahawa maksudnya bukanlah spesifik satu maksud, setiap itu dengan maksud semua, kan? Tak, maksudnya adalah maksudnya pada walaupun Nabi kata wa kullu dalalatin finnar wa kullu bid'ah dalalah, tapi para ulama masih lagi mengatakan bahawa ada hadis ini juga memberi maksud bahawa adanya bid'ah yang sifatnya hasanah. Seperti mana Imam As-Suyuti memperakui bahawa sambutan Maulid Rasul termasuk bid'ah hasanah. Imam Suyuti ni ahli hadis, Al-Hafiz. Maksudnya bukanlah semua aliran hadis yang menganggap bahawa perkara baru itu semuanya adalah bid'ah. Samalah seperti kalam Syekh Abdullah Al-Ghumari, seorang ulama besar, almarhum dah. Sekarang anak-anak beliau lah ada di Maghribi. Tuan-tuan kalau ada anak-anak yang minat belajar agama, salah satu tempat yang bagus untuk belajar di Maghribi. Di sana pun bagus. Sebab orang Malaysia pun tak ramai sangat lagi. Kalau berminat lah, tapi jauh sikit lah. Jauh lah sikit. Naik ke Tobang lebih kurang. Kalau direct lah 13 jam kot, lebih kurang. Kalau pergi ke Mesir semua dalam 8 jam je. Turki 11 jam. Jadi Syekh Abdullah Al-Ghumari pun kata bukan semua benda yang Nabi tak buat itu bid'ah. Kerana ada perbuatan-perbuatan yang Nabi tak buat tu ada sebab kekangan pada zaman Nabi. Atau ada benda yang Nabi larang pada zaman Nabi itu kekangan tu ada. Atau disebut dalam bahasa fiqahnya, illah itu ada pada zaman Nabi. Tapi bila berubah illah tu sudah tak ada, maka para sahabat kadang-kadang melakukan sebaliknya. Contoh yang sangat masyhur, solat sunat tarawih. Zaman Nabi, illahnya kenapa Nabi larang, Nabi tak buat setiap hari berjamaah, Nabi bimbang tarawih itu jadi wajib. Nabi bimbang umat dia faham tarawih itu wajib. Sebab Nabi tak mau susahkan umat dia. Sebab Nabi tahu ada ramai umat dia sebahagian yang tak dapat, yang kerja guard lah, kerja itu meniaga bazar Ramadan lah, apa, dia tak sebat. Jadi Nabi tak solat berjamaah, bimbang jadi wajib. Dipahami bahawa tarawih itu wajib berjemaah, maka Nabi tak buat. Maka zaman Saidina Umar, bila kebimbangan tu dah hilang, orang dah faham dah bahawa semayang tarawih itu sunat berjemaah, maka pada masa itu Saidina Umar memerintahkan kita semayang berjemaah. Sebab umat pada masa itu dah faham hukum. Kebimbangan zaman Nabi itu dah hilang. Maka berubah keadaan itu bukanlah bid'ah, kerana mereka memahami, faham kepada hadis Nabi SAW, nas Nabi itu mengapa dilarang pada zaman Nabi. Sama juga macam Nabi larang para sahabat menulis hadis. Kenapa Nabi larang? Kerana bimbang bercampur dengan Al-Quran. Bila Al-Quran sudah jadi mushaf, sudah dibukukan, sudah ada mushaf yang khusus pada zaman Sayyidina Uthman, maka kemudiannya ada kebimbangan yang baru datang. Apa dia? Ramainya
para hufaz ni yang menghafal hadis Nabi, yang merawi-rawikan hadis Nabi ni, ramai yang meninggal syahid. Bila makin ramai meninggal syahid, maka ada kebimbangan baru. Kalau tak ditulis hadis ni nanti hilang. Maka asal larangan Nabi tadi berubah. Maka para sahabat menulis. Apakah mereka engkar dengan larangan Nabi? Tak, kerana mereka faham kenapa Nabi larang. Itu dipanggil fiqhul hadis. Sebab itu jika memahami pentingnya pemahaman fiqhul hadis ni, supaya masyarakat dapat faham hadis dengan makna yang betul. Sebab itulah sebaiknya kita orang awam bila melihat hadis, jangan syarah sendiri, kena tengok syarah para ulama. Kemudian kalau nak tengok hukum, kita tengok pula apa pendapat ulama mujtahid tentang hukum-hukum tersebut. Itu lebih selamat berbanding dengan kita membuat hukum sendiri atau mencari hukum sendiri. Jadi mujtahid, kan? Mujtahid yang tak mujtahid, itu yang bahaya. Baik, sikit lagi. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Iza qama ahadukum min majlis summa raja'a ilaihi fa huwa ahaqqu bihi." Jika seorang berdiri dari tempat duduknya kerana ada satu keperluan lalu kembali semula, maka dialah yang berhak atas tempat duduk tu. Kan, dia duduk kat sini, contohlah duduk, kan, terkentut nak pergi ambil wuduk, kan, janganlah ambil tempat dia dulu, kan. Tapi kalau solat macam mana tuan-tuan? Kalau solat boleh ke? Dia terkentut, dia keluar tu, kita biar je kosong. Yang itu tak boleh, kan. Solat dia ada kaedah khas. Bila kosong je kita kena rapatkan. Rapat. Nanti dia datang, dia masuk tempat yang masa itu kosong. Kan. Tapi untuk keadaan-keadaan biasa, bila dia bangun tu, kena, itu tempat duduk dia lah, kan. Macam pergi tengok bola juga, tuan. Saya kadang-kadang dululah pergi tengok bola. Lepas tu orang selalu tanya hukum. Kami dulu selalu bincang bab hukum. Ustaz, apa hukum pergi tengok bola sembahyang qasar? Kan? Boleh tak kami ambil rukhsah sebab tengok bola? Jawab kami, fihi qaulan. Padanya ada dua pendapat, kan? Guru-guru kami yang minat bola, dia kata harus, kan? Guru-guru kami yang tak minat bola kata haram. Tapi bukan sebenarnya itu jawapannya. Jawapannya macam mana mereka melihat. Jika mereka berpendapat bahawa main bola itu haram, maka tengok pun haram lah. Kalau mereka berpendapat main bola tu harus, maka tengok bola tu harus, kan? Jadi sesuailah dengan wakil, ramai orang minat bola. Dan bola ni sifat dia, kalaupun ada benda haram yang ada pada bola tu, bukan pada asal permainan, tapi benda-benda mendatang. Seperti pakaian, seluar, kan. Kemudian ada orang berjudi. Itu benda mendatang, bukan benda asas, kan. Maknanya bukan nak main bola kena berjudi. Tak ada, kan. Nak main bola wajib pakai seluar pendek? Tak. Maknanya boleh je dia nak pakai menutup aurat. Tak. Maknanya benda tu benda yang mendatang. Maka sebab itu pendapat yang kedua ni kata hukum asal main bola ni kerana dia sifatnya bersukan, ada pertandingan, maka hukumnya harus. Memang antara pendapat yang ketat dalam bab mainan yang ada pertandingan ni, Imam Malik. Mazhab Maliki memang ketat. Mazhab Maliki kata semua jenis pertandingan yang bukan untuk tujuan peperangan, bukan tujuan untuk agama, semuanya haram. Sebab itu Imam Malik hatta main chess, main dam, semua haram. Kan? Dam haji je. Walaupun naik haji banyak kali tetap haram, kan? Jadi kita ambil pendapat yang lebih pertengahan bab ini. Terutama pula masyarakat pun memang minat bola. Kalau kita hukumkan fatwakan haram, ramai orang berdosa, kan? Fatwa ni dia penting. Salah satu daripada kaedah
mengeluarkan fatwa selain daripada merujuk pada kitab, dia hendaklah melihat kepada wakil. Wakil ni dia bukan dia menentukan hukum, tak. Wakil ni dia ada mempengaruhi hukum. Sebab dia ada sifatnya khilaf. Kita bukan menghalalkan yang haram, jangan salah faham tuan-tuan. Ya. Maka oleh kerana itu pendapat yang mengatakan hukum bermain bola tu harus dan menonton bola tu harus, itu lebih selamat untuk masyarakat sekarang, kan? Boleh kata majoriti anak-anak kita pun main bola, kan? Kalau kita kata haram, sekolah agama pun banyak main bola. Sekolah Arab pun, saya dulu sekolah Arab Mentak Mahmud dulu, lawan bola sampai peringkat negeri lah apa dulu, tak? Menunjukkan majoriti, boleh kata hampir semua para ulama kita menghukumkannya harus, ya. Apabila bangun seorang daripada majlis, kemudian dia nak duduk balik, dia batah balik, fahuwa ahakun, maka bagilah dia, sebab itu tempat dia. Dan hadis terakhir, Imam Bukhari meriwayatkan daripada Qatadah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa beliau pernah bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, akanatil musafahatu fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Abi Qatadah bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, adakah para sahabat Nabi selalu bila jumpa bersalam? Jawab Anas bin Malik, ya. Jawabnya, ya. Musafahah ni memang satu benda yang digalakkan, kan? Cuma adalah perbahasan, apakah memang ada nas menunjukkan bahawa lepas sembahyang kena salam seorang-seorang, kan? Ini pun samalah kaedahnya. Kalau kita baca nas itu khusus, memang tak ada perbuatan itu dibuat oleh Nabi. Tapi kalau nas umum menunjukkan bersalam itu baik, maka kita kena faham bukanlah satu kemestian lepas sembahyang kena salam, tapi salam itu satu sunnah. Salam itu sunnah, ya. Maksudnya bukan pada masa itu, tapi pada perbuatan. Maknanya bila-bila pun lah kita jumpa orang, salam sunnah. Dan pada salam pun dia ada adab lah.